Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasihlah kepada Cikgu Rohaizah kerana berkesempatan untuk bersama-sama saya pada petang ni bagi kita mengadakan sesi perbincangan lah. Lebih mudah kita katakan perbincangan berkenaan dengan pelaksanaan PDPR di sekolah yang kita jalankan di rumah untuk murid-murid. Jadi saya memilih Cikgu Rohaizah ni sebab saya nak dapatkan maklumat lah serba sedikit berkenaan dengan pelaksanaan PDPR bagi subjek pendidikan Islam, khususnya bagi unit ataupun pecahan subjek bagi Tasmik dan Al-Quran. Sebab kalau Tasmik dan Al-Quran ni mungkin kaedah PDPR-nya berbeza dengan subjek-subjek yang lain, kerana kita memerlukan mendapat maklum balas daripada murid-murid. Itulah tujuan saya menjemput Cikgu Rohaizah untuk sama-sama berbincang berkenaan pelaksanaan PDPR ni. Dah makan ya? Ada, alhamdulillah. Ke puasa lagi hari ni? Tak ada makan dah, nak ni coaching. Cuma saya nak dapatkan maklumat sikit lah berkenaan dengan pelaksanaan PDPR. Kita fokus kepada Tasmik dan Al-Quran lah. Kalau boleh Cikgu Rohaizah terangkan sedikit macam mana perjalanan PDPR itu dilakukan oleh guru-guru, khususnya Puan Rohaizah sendiri dan juga guru-guru pendidikan Islam yang lain. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fikir Pentadbiran Cikgu Nur Hasini kerana menjemput saya untuk sama-sama berbincang tentang PDPR ni. Okay, baik, khusus bagi mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang Tasmik dan Al-Quran. Okay, baik, untuk yang pertamanya dalam bidang Tasmik ni, Tasmik kita memperdengarkan bacaan murid untuk bacaan terkini diorang. Jadi bermakna setiap murid tu tidak sama dia punya pencapaian dia, ikut setakat mana. Biasa Tasmik ni kita akan ikut follow daripada rumah, bacaan rumah kita terus bawa ke sekolah, sekolah terus bawa ke rumah gitu. Jadi sebab target kita nak capai untuk target nak untuk diorang khatam sebelum darjah 6, maksudnya diorang dah boleh khatam. Jadi kita gunakan kaedah Tasmik. Kalau untuk PDPR ni lah bagi diri saya sendiri, saya menggunakan voice chat dalam Telegram. Voice chat dalam Telegram maksudnya bila contohnya Tasmik untuk 5 Arif pukul 10 hingga pukul 12.30. Jadi sebelum hari sebelum pembelajaran saya dah pesan pada murid lah dalam Telegram untuk bersedia pada jam berapa kita akan voice chat. Jadi voice chat ni maksudnya saya akan invite diorang, kita hanya dengar je bacaan diorang pakai suara je. Maksudnya dia muka surat apa, saya pun tengok muka surat apa dan saya akan betulkan terus direct lah pada masa tu. Saya tak menggunakan Google Meet. Okay, maknanya kat sini murid-murid maksudnya bergilir-gilir lah maknanya buat voicemail tu. Ada tak inisiatif lain selain daripada gunakan voice, sama ada macam atas inisiatif Puan Rohaizah lah. Setakat ni memang saya menggunakan voice chat ni lah, tapi rasanya mungkin lah macam untuk yang naik penggal ni saya nak cuba guna Google Meet. Macam ada sebagian rakan yang menggunakan Google Meet, nak cuba tengok macam mana. Okey, tahniah. Saya rasa satu inisiatif lah yang baik dan saya rasa Puan Rohaizah pun dah dapatkan jadual PDPR bagi sesi fasa 2 PDPR bagi 3.0 ni. Jadi saya berharaplah kalau boleh mungkin Puan Rohaizah akan menggunakan kepelbagaian kaedah lah. Selain daripada Google Meet, Google Meet tu memang bagus, cuma mungkin kita berhadapan dengan
ramai murid dalam sesuatu masa. Mungkin murid, ada tak inisiatif atau kaedah lain, contohlah pada waktu berkenaan murid tak dapat nak menghadapi atau mengikuti PDPR, mungkin kalau macam tasmid voice chat ni kan, ada juga saya kata kalau tak berkesempatan bagi tahu Ustazah kalau malam lepas maghrib dia pernah buat itulah gitu. Mungkin boleh digunakan video, murid lakam dulu, ataupun bila-bila masa dia boleh hantar video tu secara personal kepada Cikgu Raza. Ada juga murid yang menghantar secara rakaman, macam Muhammad Ashraf Rizal 5A tu dia rajin rakaman lah. Tapi maksud saya kena balas balik lah untuk membetulkan bacaan. Tak boleh, itulah dua hala lah. Yelah, tahniah lah, saya rasa memang satu kaedah yang amat baik lah. Mungkin Puan Ruhaizah boleh jadikan contoh lah kaedah berkenaan untuk memberilah maksudnya dorongan dan galakan kepada rakan-rakan di bawah panitia untuk sama-sama mengikuti. Dan pada pandangan Puan Ruhaizah lah, adakah kaedah-kaedah yang Puan Ruhaizah gunakan ni berkesan setakat ni lah? Mungkin kita tak dapatlah nak capai 100% kan, tapi adakah dirasakan berkesan untuk objektif murid tadi mengikut tahap dia dan sampai satu peringkat besok mereka memang boleh mencapai target untuk khatam lah pada tahun 6. Saya rasa untuk voice chat ni memang insya-Allah boleh. Sebabnya terus saya betulkan bacaan ketika tu kan. Saya rasa budak-budak pun macam berminat lah untuk ikuti voice chat. Tapi ada jugalah segelintir murid yang memang langsung tak ikuti kan. Tu saya tak dapat nafikan lah. Tu jadi kita beri kelonggaran lah diorang untuk hantar rekod bacaan je lah. Sebab apa, kalau tak semua murid yang ada peluang untuk menggunakan gadget. Sebab kalau macam tasmid dan juga Al-Quran ni, kita mesti mendengar bacaan mereka kan. Kalau tak dengar kita tak boleh nak nilai. Okey, lanjutan daripada tu, Cikgu Ruhaizah gunakan kaedah apa ya untuk menilai selain daripada, maksud saya, merekodkan kaedah perekodan pencapaian murid tu? Okey, kalau untuk PBD ni sebenarnya dalam tasmid dengan Al-Quran tidak ada PBD. Sebab yang kita rekodkan hanya untuk dalam surah-surah, bacaan surah dalam Al-Quran, dalam pendidikan Islam tu. Untuk yang khatam Al-Quran dengan tasmid tidak ada PBD. Kita cuma catat, kita memang ada daripada PBD, kita memang ada RTO, namanya RTO tu tasmid online. Maksudnya kita memang mana bacaan budak kita akan rekod dekat dalam tu. Masukkan dekat dalam itulah catatan kita tu. Maknanya walaupun secara PDPR perkara tu memang boleh dilakukan lah, maknanya sentiasa dibuka lah maknanya online tu. Ya memang macam sebabnya betul. Ya, maknanya boleh dibuktikan lah, maknanya kalau ada pemantauan, boleh dibuktikan, ataupun mungkin Puan Ruhaizah ada kaedah sendirilah untuk merekod selain daripada rekod dalam tu. Sebab kadang-kadang mungkin ada murid yang peringkat mana dia orang capai. Mungkin ada sampai peringkat yang kalau mungkin dia dah menguasai, kita boleh terus rekod dalam sistem online kan. Tapi macam mana yang baru separuh, ada perkara yang perlu dibetulkan macam mana? Okey, kalau tasmid ni Cikgu sini memang kita ikut pencapaian dia, memang akan ada kat situ je, kita catat je pencapaian budak sampai mana, pusat berapa, tak kisah. Jadi dalam RTO tu saya boleh tengok Ustaz Fadil punya, saya boleh tengok rakan-rakan PI lain yang inilah pencapaian murid masing-masing. Okey, maknanya selaku ketua panitia, Puan Ruhaizah memang boleh pantau lah rakan-rakan yang buat tasmid ni melalui pelaporan mereka. Ya. Okey, tahniahlah, saya rasa insya-Allah lah. Dan mungkin ada inisiatif-inisiatif lain yang Cikgu Ruhaizah boleh lakukan untuk inilah, kalau ada apa-apa kita beri peluang lah, maknanya kita tidak terlalu rigid kepada satu-satu sistem. Mungkin Puan Ruhaizah ada idea tak untuk
panjangkan kepada kawan-kawan yang khususnya yang mengajar pendidikan Islam, tasmid dan juga Al-Quran. Ada tak? Pakatnya tu je lah gitu. Maksudnya kalau kita tak boleh menggunakan Google Meet, kita guna voice chat. Kalau tak boleh, suruh murid rakam suara ni. Maknanya tadi, maknanya tadi kena ni lah. Mungkin bila sampai satu peringkat, mungkin Cikgu Raiza ada idea ataupun kawan-kawan yang lain ada idea, boleh dibincangkan melalui PLC ataupun dalam mesyuarat panitia. Bagaimana kaedah. Okey, itu yang pertama. Bagi pelaporan keseluruhan untuk sekolah ya Puan Raiza, macam mana Puan Raiza buat? Pelaporan keseluruhan? Maknanya untuk satu sekolah lah. Tadi tu ceritanya berdasarkan individu siapa yang mengajar. Adakah semuanya nanti ada rumusan daripada sistem berkenaan? Memang. Untuk kalau RTO tu memang ada. Dia dah ada buat nanti kita tanda bila cikgu masing-masing masukkan, nanti akan ada ikhrok berapa, sampai ni berapa orang, juzuk ni berapa orang, akan ada. Tahniah lah. Ada tak timbul masalah contohnya murid sebagai ni yang untuk agihkan, maknanya murid sebab apa tasmid dan juga Al-Quran ni kan pecah kepada 2 orang guru. Ada masalah tak? Sebab apa jadual PDPR yang saya sediakan tu saya tak fokus kepada satu pecahan subjek dalam pendidikan Islam. Saya buat Kuluhum sebagai pendidikan Islam. Ada tak masalah untuk berbincang dengan kawan-kawan tentang pengagihan murid-murid ataupun tentang jadual waktu tu? Okey, cikgu sini kalau untuk agama kan kita ada bidang Al-Quran, ulum, jawi dengan tasmid kan? Ya saya. Okey, baik. Jadi yang cikgu sini dah bagi kita setiap kelas akan dapat dua kali lah untuk agama Islam masuk. Okey, jadi kita dah bagi-bagi untuk mata pelajaran yang pertama dalam kelas tu ikut minggu. Minggu yang pertama kita buat Al-Quran, minggu kedua kita buat ulum, minggu ketiga buat jawi. Dan tasmid ni setiap minggu akan ada. Harapan saya lah semoga tidak ada yang tertinggal lah. Maknanya tak adalah kita fokus kepada satu-satu bahagian dalam subjek tu. Maknanya semua disentuh lah. Ikut curriculum KSSR lah maknanya. Ya, betul. Okey. Ada tak masalah? Okey, kita tukar kepada isu yang lain tentang masalah pelaporan yang diminta yang untuk diisi dalam pelaporan di peringkat KPM. Peringkat KPM itulah yang asal-asal ada kan line jam kan masuk. Tapi saya memang masuknya pukul 12 lebih. Tapi setakat ni alhamdulillah lah bila saya masuk tu okey lah. Saya boleh hantar laporan saya tu. Alhamdulillah, tahniah. Cuma mungkin bila kita membuat pelaporan tu, kita faham tak apa yang dimaksudkan dengan online, offline dan juga offsite? Okey, baik. Saya dah dengar daripada yang JPNJ yang perempuan tu cakap kan. Okey, dia kata online ni bila berlaku dalam contohnya dari pukul 10 sampai 12 saya hantar kerja. Ada yang feedback masa tu itu dikira online. Dan yang bakinya yang masuk dihantar selepas daripada jam tu dikira offline. Betul tak? Okey, insyaAllah lah. Sebenarnya kaedah PDPR ni terpulang kepada kreativiti cikgu masing-masing. Rasa-rasanya kalau kita menggunakan 2 kaedah dalam satu masa pun tak ada masalah. Sebab murid tidak semua boleh mengikuti pembelajaran secara online. Jadi tak ada masalah. Cuma kita perlulah ada kreativiti untuk mempelbagaikan. Saya percaya Cikgu Raiza mempunyai inisiatif yang sangat baik untuk melaksanakan PDPR dengan kaedah-kaedah berlainan. Sebab apa kadang-kadang bila satu kaedah aja mungkin murid akan berasa bosan.
kat situ, dan kemudian mungkin ada masalah capaian internet. Cuma kaedah tu sebenarnya tak ada masalah, dan KPM pun tak adalah meletakkan satu kaedah yang rigid dalam tu. Maknanya kesesuaian kepada guru berkenaan dan bahan yang akan disampaikan. InsyaAllah lah, saya rasa apa yang mungkin pelaporan yang dibuat tu bersesuaian lah dengan apa kehendak KPM, dan juga pelaksanaan PDPR tu sendiri sesuai dengan apa kehendak KPM lah. Saya bagi peluang pada Puan Ruhaizah untuk kemukakan kalau ada idea yang mungkin boleh kongsi nanti bersama rakan-rakan. Mungkin video ni mungkin boleh kita panjangkan kepada rakan-rakan dalam panitia. Okey, cikgu sini. Betul tak kaedah saya tadi saya bagi, maksudnya saya laporkan online tu, okey, contoh murid saya 14 orang. Yang feedback masa dalam pukul 10 hingga pukul 12 ada dalam 5 orang. So 5 orang tu lah online. Dan yang baki adalah offline, betul? Ya, insyaAllah tak ada masalah tentang tu. Betul lah tu. Dia ada pelbagai interpretasi berkenaan dengan pelaporan tu. Kalau kita buat Google Meet pun itu dah tentulah automatik online. Dan sekiranya kita mengadakan dalam satu sesi masa yang khusus dalam jadual dan kita mendapat feedback daripada murid ataupun pelajar tadi, maka itu juga sudah dikira sebagai PDPR online. Sebab dia dalam tempoh masa itu dia memberi feedback. Sama juga macam Puan Ruhaizah buat melalui voicemail tadi tu. Memanglah satu daya kreativiti di mana pada ketika itu juga murid send dia punya voicemail, ataupun pada ketika tu juga Puan Ruhaizah dengar macam video call lah. Itu juga dikirakan sebagai online. Yang biasanya mungkin dalam istilah offline ni mungkin kita bagi dia modul. Kita bagi dia modul dan dia buat pada ketika yang kita bagi kerja waktu tu. Itu mungkin diinterpretasikan sebagai offline lah. Dan offsite tu maksudnya total bahan sudah diberi awal-awal kepada murid buat kerja, tak kira masa walaupun bukan dalam jadual, itu dikira sebagai offsite lah. Kerana offsite ni modul tu dah dijadikan macam booklet, dah jadi satu buku, kemudian kita dah bagi awal-awal. Itu secara offline lah. Tapi saya rasa cikgu-cikgu kita tak ada masalah. Sentiasa pembelajaran tu langsung, walaupun mungkin latihan dah diberi, tetapi feedback daripada murid tadi sentiasa diikuti waktu PDPR, jadual waktu PDPR tu. Jadi saya rasa kat situ sudah menjadi online ataupun offline, tak ada masalah. Ada apa yang Puan Ruhaizah nak tanya? Itulah atau mungkin masalahnya murid yang langsung tidak pernah mengikuti lah PDPR ni. Jadi kita pun macam tak adalah nak menekan, cikgu sini tak adalah nak menekan murid tu untuk buat kerja. Cuma mungkinlah pencapaian mereka tak dapat ke tahap yang kita harapkan lah pada akhirnya nanti. Cuma mungkin terpaksa kita buat follow up waktu PDPC bersemuka. Jadi kena ada satu kaedah pula nanti bagaimana kita nak menyusun bagi murid-murid yang tertinggal waktu PDPR ini. Mungkin masa waktu PDPC besok mungkin fokus kita lebih kepada murid-murid yang tertinggal ni. Macam mana pandangan Puan Ruhaizah? Macam ada satu kelas ni kan, itu macam gitulah. Memang hanya murid yang biasa je yang akan memberi feedback. Jadi itulah masalah kita. Ada feedback apa-apa tak daripada penjaga bagi murid-murid yang, ataupun langsung tak ada feedback, murid-murid yang tak pernah mengikuti PDPR sama ada online atau offline, maksudnya tak bagi apa-apa maklum balas kepada memang tak ada bagi tahu apa-apa. Mungkin Cikgu Ruhaizah, ni pandangan saya lah, mungkin boleh berbincang dengan penjaga. Sebab apa? Penjaga ni semua ada dalam grup kelas masing-masing kan. Maknanya macam
Ni saya tak katalah kaedah saya ni baik tak, tapi saya akan PM setiap penjaga yang mana anaknya tak respon. Mungkin ini satu kaedah lah, tapi segala-galanya yang paling pentingnya kaedah tu adalah menjurus kepada apa yang kita nak capai. Kaedah tu pelaksanaan tu bergantung kepada kesesuaian. Kalau misalnya saya ada jugalah bagi kepada parent bila murid langsung tak respon. Alhamdulillah lah ada feedback lah. Kecuali ada jugalah satu dua orang yang langsung parent dia tak nak respon. Dia tanya siapa ni? Yang siapa kita beritahu WhatsApp, kita mesej dia tanya siapa ni, kita cakap cikgu ni kelas-kelas ni terus lepas tu terus tak nak respon. Itu maknanya kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab kita dah bercakap sendiri dengan parents, dengan penjaga, tetapi feedbacknya begitu. Jadi walaupun kita sentiasalah, maksudnya tak jemu kat situ. Walaupun dia tak respon, kita hantar juga. Akhirnya saya yang sebaiknya kita PM cikgu jangan. Ya, insyaAllah lah. Mungkin itu salah satu cara kita lah, dan mungkin Cikgu Raizah boleh gunakan jika bersesuaian lah. Cuma jangan kita mungkin kat situ kita kena jaga kita punya kepribadian kita lah. Cara kita bercakap, cara kita berhikmah lah. Ya. Kita tak tahu apa masalah dia. Ya, betul. Okey, ada apa-apa lagi Cikgu Raizah? Tak ada lagi. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih atas perbincangan kita. Semoga saya mengucapkan tahniahlah kepada Cikgu Raizah kerana kaedah yang Cikgu Raizah gunakan ini nampaknya boleh memberi kesan yang optimum lah. Walaupun tak 100%, tetapi khususnya bagi saya melihat kalau subjek pendidikan Islam ataupun Jawi, ulum, mungkin kita boleh lakukan dalam bentuk modul bertulis. Dan mungkin hasil kerjanya boleh dihantar secara screenshot ataupun dihantar melalui Telegram atau WhatsApp. Tetapi bila pendidikan Islam, tasmik dan juga Al-Quran, kita kena mendengar apa yang murid lakukan. Jadi tahniahlah kepada Cikgu Raizah atas perkongsian ini, di mana saya rasa itu adalah kaedah-kaedah yang terbaik lah untuk kita laksanakan. Mungkin Cikgu Raizah pada satu ketika nanti mungkin ada satu kaedah yang lebih baik yang untuk untuk kita menggunakannya agar murid lebih berminat. Yang paling pertama sekali berminat, sebab kadang-kadang murid sampai satu peringkat dia akan rasa bosan dengan kaedah yang sama. Jadi tahniah kepada Cikgu Raizah dan terima kasih atas perkongsian dan perbincangan kita serta bimbingan pada petang ini. Saya minta maaf mengambil masa Cikgu Raizah pada petang ni. Mungkin nak makan angin kan pada petang ni. Makan angin kat rumah, depan ke belakang je kan. Okay, terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Terima kasih Pak Cik Yasini atas bimbingan.